Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita masih lagi dalam kajian berkaitan dengan agama Hindu. Dan perkongsian yang sebelum ni kita bahas tentang daripada mana asal perkataan Hindu. Agama Hindu ni, nama Hindu tu datang daripada mana? Kalau kita masih ingat, kita bahas sebelum ni Hindu itu ialah datang daripada nama tempat sebenarnya. Kita pernah dengar yang namanya Tamadun Indus, yang mana di Tamadun Indus ni ada kota-kota yang hebat. Kalau kita belajar sejarah, kota dia ialah Mohenjo-daro dan Harappa. Ini dua kota yang hebat. Kewujudan kota ni dan juga tamadun ni bila sekitar 3000 hingga 2000 sebelum Masihi. Maknanya lagi awal daripada kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Sebelum ni kita bahas tentang agama Yahudi, Kristian. Kristian tu agak kemudian sikit berbanding Hindu ni. Dan seperti mana yang kita maklum, perbahasan kita ni kita nak cari titik kaitan antara agama ni dengan agama Islam. Ada tidak persamaan ataupun asal usul yang menyebabkan perubahan tu berlaku? Pertama kita dah bahas Hindu ni datang daripada tamadun ataupun nama tempat benua-benua India, negara-negara dalam benua India. Yang mana kalau kita tengok negara tu ialah negara India sendiri dan juga negara Pakistan hari ini. Itu antara dua negara besar yang berada dalam benua India. Sebab tu kalau kita tengok dari segi sejarah pun, mereka ni bangsa yang awal mendiami benua India ni, mereka pun tak namakan mereka sebagai Hindu. Mereka namakan nama bangsa mereka ialah Dravida. Itu yang kita dah sebut. Macam mana boleh jadi Hindu ni? Ialah sekitar 1500 ataupun 1800 tahun sebelum Masihi, ada satu bangsa yang datang daripada luar benua ni, iaitu bangsa Arya. Arya ni ialah orang-orang Parsi, orang yang datang daripada wilayah Parsi. Parsi hari ni ialah Iraq, Iran, itu kawasan Parsi. Yang mana kita tahu kawasan tu juga menjadi laluan dakwah para nabi, antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni, antara tempat dakwah juga ialah Babylon ataupun Iraq tu sendiri. Dan kalau kita tengok keturunan Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ishaq, dia duduk di kawasan tu, kawasan Parsi tu. Dan keluar daripada keturunan Nabi Ishaq ni ialah mereka-mereka yang berada dan memerintah kawasan tu. Antaranya keturunan Nabi Ishaq ni ialah kabilah Havilah nama dia. Ini dalam bahasa Parsi.
Sekarang ni pun duk wujud lagi di Iran. Keturunan tu, mereka punya nasab dia sampai kepada Nabi Ishaq dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Okay. Jadi yang duduk di kawasan tu, kawasan benua India ni, saya nak sebut nama-nama yang mudah saja. Sebab kalau kita sebut nama-nama ataupun istilah yang agak pelik, kita macam terkejut dengan istilah tu. Okay. Cuma istilah yang biasa kita guna, India, negara India ataupun benua India. Sepanjang-panjang benua India tu, dia ada sungai Ganga, sungai yang jadi sungai utama lah. Okay. Memang tempat keluarnya tamadun ataupun bangunnya sebuah kerajaan ni, biasanya dia ada sumber ni, sama ada dia dekat dengan laut ataupun dia ada sumber air yang cukup untuk membina sebuah bandar yang hebat. Okay. Jadi orang-orang yang berada di benua India ni, khususnya di negara India hari ini dan Pakistan ni, ataupun dulu dia panggil dua bandar besar Mohenjo-daro dan Harappa ni, mereka ni bangsa Dravida, tak pernah kenal yang nama Hindu, agama Hindu tak ada lagi. Cuma mereka ni mengamalkan dalam bab menyembah sesuatu ni, dia panggil politism. Politism ni maksudnya apa? Menyembah banyak Tuhan. Kalau mereka nakkan hujan, mereka akan sembah Tuhan hujan. Ni saya nak bagi faham. Kalau mereka nakkan keamanan, kesuburan, okey, mereka ada Tuhan untuk bahagian-bahagian tu. Itu amalan ataupun kepercayaan bangsa Dravida sebelum mereka ni kenal ataupun berubah jadi Hindu tu. Amalan dia orang macam tu. Dia orang ada ritual khusus ataupun tidak ada ritual khusus. Melainkan mereka rasa macam kita nak kena sembah dengan cara ni. Sama ada mereka buat jamuan ataupun mereka buat ritual yang macam mana kita tengok hari ni, angkat tangan sembah apa semua tu, ataupun mereka buat great bath. Great bath maksudnya mandi agung sebagai tanda, orang kata apa, mengabdikan diri, terutamanya di sungai itulah. Okay. Jadi itu amalan yang mereka buat, yang kita sebut sebagai pemujaan. Bahkan orang Hindu pun, solat dia orang tu, saya guna istilah tu, dia orang panggil sebagai puja. Perkataan puja tu mari daripada bahasa Sanskrit, nanti kita akan bahas lah. Okay. Cuma nak sebut kepada kita, itu permulaan. Permulaan tak kenal lagi yang namanya Hindu. Hindu ni tak ada. Dalam bahasa dia orang pun, dia orang tak bercakap, tak keluar perkataan Hindu. Bahkan kalau kita tengok, Hindu tu sendiri pun bukan asal daripada bahasa Tamil ke, bahasa Hindustan ke, tak. Dia berasal daripada bahasa bangsa Arya ataupun bahasa bangsa Parsi. Nanti kita akan tengok, kalau kita bahas tentang Hindu ni, kita akan tengok bahkan kaitan dia pun dekat dengan masyarakat kita, terutamanya masyarakat Kepulauan Melayu ni, dia ada kaitan juga. Okay. Sebab tu ada satu orang tokoh ni orang Parsi juga, dan dia ni Muslim, nama dia Burzukh Ar-Ramah Rumzi. Ramah Rumzi ni keturunan ataupun orang kawasan Ramah Hurmuz. Nama orang Parsi ni memang pelik pun. Okay. Kau tengok orang kawasan Ramah Rumzi ni daripada kalangan ahli hadis pun ada. Hebatlah. Okay. Dia ada tulis satu buku yang bertajuk Min Ajaibil Hind, di antara keajaiban India yang dia pergi tengok. Alhamdulillah buku tu diterjemah dalam bahasa Melayu kita. Buku tu dah 200 tahun dah. Lama buku tu. Saya pun baru nak start baca buku tu. Cuma pernah tahu buku tu wujud. Apa yang dia sebut, perjalanan Burzukh Ramah Rumzi ni, dia pergi ke negara India dan dia tengok. Sebab atas dunia ni, antara negara yang paling banyak agama ialah negara India. Macam-macam agama. Macam kita di Malaysia ni tak sampai 10 agama. Tapi di India dia ada banyak agama, lebih 10. Negara yang memaparkan berbagai latar agama yang banyak. Okay. Jadi Burzukh Ar-Ramah Rumzi ni, dia tengok perjalanan dia tengok banyak benda yang pelik. Kepelbagaian masyarakat menyebabkan berbagai-bagai ajaran dan kepercayaan. Bahkan dalam agama Hindu pun berpecah pada banyak aliran dia. Termasuklah dia kaitkan juga macam mana agama Hindu ni dia boleh runtuh. Sebab kita kena tahu, India ni dia ada fasa dia. Jangan kita faham India ni mula-mula agama dia orang Hindu dan selama-lamanya Hindu kerajaan dia, tak. Bahkan India pernah menyaksikan agama Hindu dilupuskan dan pemerintah pada waktu tu tukar
agama rasmi bagi kerajaan dia ialah agama Buddha. Sebab raja tu sendiri tak puas hati dengan sistem kasta yang ada dalam agama Hindu. Kalau kita baca sejarah lah, dipanggil pemerintahan Raja Asoka ni, dia memang cenderung pada agama Buddha. Dan kalau kita pergi di India pun dia ada, sampailah datang kerajaan Mogul, Islam balik, lepas tu balik Hindu balik sampai ke hari ni. Jadi India tu menyaksikan banyak turun naik agama. Cuma negara tu unik sebab dia banyak agama dan banyak latar masyarakat. Sebab di India tu ada orang India, orang yang kulit hitam ataupun kulit gelap ni lah kita kata, ataupun orang yang campuran dengan bangsa Arya, khususnya Punjab, ataupun kita tengok Sikh hari ni, mereka taklah berkulit gelap macam majoriti orang India. Mereka ada campuran Parsi. Dan di bahagian India selatan ke utara India ni, dia ada yang berwajah macam Asia, macam Cina pun ada. Jadi itu kita tengok kepelbagaian yang ada di negara tu. Jadi nak bercakap tentang agama Hindu ni dia agak besar. Cuma saya nak sebut, yang kita nak kongsi sini ialah kaitan ataupun poin-poin yang sama pada agama Hindu yang asal dengan agama Islam. Kita tak bahas yang Malaysia ni, sebab yang Malaysia ni dia dah aliran lain. Cuma di Malaysia ni kalau kita tengok, 3 aliran utama dia. Sama ada yang beriman dengan Tuhan nama dia Vishnu, ataupun yang beriman dengan Dewi, ni nama Tuhan dia, ataupun yang beriman dengan Siva. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada beza tanda tilak di dahi penganut agama Hindu ni. Kita jangan ingat warna merah tu Hindu semua. Iyalah memang dia orang Hindu. Tapi dia orang ada kecenderungan, dia orang nak sembah Tuhan mana, minat Tuhan mana. Yang di Malaysia ni 3 tu lah. Sama ada dia Vishnu, ataupun dia Devi, ataupun dia Siva. Apa beza dia? Ni saya beritahu dulu. Yang ni seronok sikit, lepas ni bawa masuk sejarah pula. Sebab orang kita ni dia suka tengok dahi orang India. Dia kalau yang tanda merah straight, dia tarik ke atas tu. Dia merah, dia tarik ke atas. Yang ni dia panggil Vaishnavism. Dia beriman dengan Tuhan Vishnu, dia straight tarik ke atas. Lepas tu dia adalah garisan putih tu sikit. Lepas tu kalau yang merah bulat, tak tarik atas, tak tarik tepi, memang bulat. Yang tu Shaktism ataupun beriman dengan Tuhan Dewi. Dan yang orang kata apa, yang agak menarik perhatian sikit, yang ada 3 line, lepas tu line tengah tu ada merah. Yang ni beriman dengan Siva ataupun Shaivism. Ahli politik kita pun ada line macam tu. Nak beritahu pada kita bahawasanya itu kecenderungan 3. Adapun Hindu yang asal di Malaysia ni, yang disebut sebagai Brahma, adakah mereka beramal? Minoriti. Tak katalah tak ada langsung, tapi minoriti. Yang kata Hindu yang versi asal ni, versi awal, baru-baru bangsa Dravida ni dijajah oleh Arya, dan lepas pada tu zaman dia orang tulis huraian kepada kitab agama dia orang, iaitu kitab Veda. Wajah macam tu di Malaysia ni tidak ada. Di Kepulauan Melayu ni kalau ada pun di Bali. Sebab tu kalau tengok Hindu di Bali, dia berbeza dengan Hindu di Malaysia ni. Hindu di Batu Cave tak sama dengan Hindu di Bali, tapi dia mai pada kelompok yang sama. Cuma yang di Bali itu lebih tua berbanding yang ada di Malaysia ni. Sebab yang di Malaysia ni dia dah berpegang kepada huraian kepada kitab Veda tu sendiri. Nanti kita akan sebutlah huraian-huraian dia. Yang kalau kita tengok candi-candi yang ada di Kedah, yang kita duk tengok dalam sejarah kerajaan Kedah tua ke, di Perak, di Lenggong apa semua tu, itu Hindu Dharma ataupun Hindu Brahma yang lama. Yang ada di Vietnam yang kita tengok Champa, bangsa Champa, Melayu Champa, yang beragama dengan agama Brahma. Itu Hindu yang tidak ada tanda lah di dahi dia orang. Dan Hindu jenis ni dia tak berapa banyak sangat berhala ataupun lakaran-lakaran, tak ada. Berbeza dengan Hindu tempat kita ni, dia ada. Sebab kitab dia orang mengarahkan untuk melakarkan sesuatu. Nanti kita akan baca beberapa nukilan pada dia punya sumber induk dia, cerita kalau nak lakarkan Tuhan ni macam mana lakaran dia. Cuma saya nak sebut bangsa Dravida yang awal, sebelum mereka kenal
Vishnu ke, Siva ke, Dewi ke, mereka ni ialah bangsa yang menyembah banyak, mereka menyembah semangat. Dia tengok musim hujan dia akan sembah semangat hujan, dia tak lakarkan pun, dia tak buat catatan apa, dia tak buat arca apa, cuma dia rasa nak sembah. Mungkin dia pergi dekat pokok tertentu, ataupun dia berada di kawasan yang dia rasa orang kata apa, ada semangat tertentu, dia pun sembah. Itu yang awal. Okay. Sehinggalah datangnya bangsa Arya. Bangsa Arya ni kita dah sebut tadi. Siapa bangsa Arya ni? Mereka yang mendiami kawasan Parsi hari ini. Dan mereka ni dia punya titih baris ataupun dia punya susu galur keturunan tu, keturunan Nabi Ibrahim, khususnya melalui jalur anak-anak Nabi Ishaq. Terutamanya yang bernama Havilah tu, anak Nabi Ishaq. Okay. Jadi daripada keturunan itulah keluarnya bangsa Arya, orang Parsi. Mereka ni kalau lelaki badan dia tegak, dan mereka ni hidung mancung, berkulit putih, macam Eropah juga dia punya tabiat badan dia orang. Dan mereka ni merasakan mereka ni manusia, spesies manusia yang terbaik. Dia perangai orang macam tu. Bila mana dia rasa dia hebat, dia nak start nak jajah orang. Itu memang sikap manusia. Sebab tu dia tengok bangsa Eropah, British ke, Portugal ke apa, bila mana dia nak buat dasar imperialisme, dasar penjajahan kawasan kita ni tahun 1500, 1400, apa yang menyebabkan dia orang tu rasa nak jajah, nak datang tanah Melayu? Sebab dia orang rasa mereka lah manusia yang paling baik, paling cerdik, boleh takbir urus orang. Perasaan tu. Bila manusia dia akan sampai tu tahap dia akan rasa dia hebat, dia nak lead orang. Sama juga dengan Arya. Bila mana dia rasa dia hebat, dia dah boleh buat tamadun Mesopotamia yang hebat. Tiba-tiba mereka ada rasa nak meluaskan kuasa mereka, nak pergi jajah pula ataupun nak pergi teroka tempat baru. Yang mereka fokus pada waktu tu ialah bahagian tamadun Indus tu, Mohenjo-daro dan Harappa pada waktu tu. Okay. Jadi bangsa Arya telah melakukan serangan kepada orang-orang India sebelum mereka menamakan mereka sebagai Hindu ataupun India tu. Dan ahli sejarah menyebutkan pada kita dia ada 4 kali serangan. 4 kali serangan ni menyebabkan campur aduk agama berlaku. Saya beri konklusi yang mudah, keluarlah agama Hindu. 4 kali serangan. Serangan kali pertama tahun 1500 sebelum Masihi. Serangan kali kedua 100 tahun selepas pada tu, 1400. Kemudian serangan kali ketiga 1200 dan serangan kali keempat menghancurkan semua sekali tamadun yang ada di Mohenjo-daro dan Harappa tu pada sekitar 900 hingga 800 sebelum Masihi. 4 kali serangan tu menyebabkan orang India sudah menamakan diri mereka sebagai India. Ambil pada mana perkataan tu ataupun Hindu tu? Ambil daripada panggilan orang-orang Arya kepada mereka. Sebab orang Arya ni dia bukan bahasa, dia bukan bercakap dengan bahasa bahasa orang yang duduk di tamadun Indus lah. Okay. Orang Arya ni dia bercakap dengan bahasa apa? Dia bercakap dengan bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit tu akhirnya masuk. Sebab tu kalau kita biasa duk ingat, Sanskrit ni ialah asal pada Hindu. Dia bukan asal pada Hindu. Dia asal daripada Parsi dulu. Baru dia exaggerate masuk ke dalam masyarakat Hindu. Sebab tu kalau tengok kita orang Melayu ni pun pengaruh bahasa Parsi banyak. Antaranya perkataan bandar, kota bandar. Bandar itu orang Parsi hari ni pun bila mana dia nak sebut Tehran, dia sebut bandar Tehran. Kita ingat dia bercakap bahasa Melayu. Perkataan bandar itu ialah asal daripada bahasa tu. Selain pada tu gandum, kita panggil gandum. Gandum itu ialah datang daripada bahasa Parsi. Dan banyak lagi lah. Matahari, orang tua kita panggil Suria. Suria, bukan Suria KLCC, tapi perkataan Suria tu ialah asalnya daripada Sanskrit. Dan antara yang masih kekal, bang, orang kita setengah orang tua dia tak panggil azan, dia panggil bang. Bang tu pun datang daripada bahasa Sanskrit. Kesan. Sebab tu orang Melayu dia ada kesan. Sebab Hindu pun sampai di kawasan kita. Jadi pengaruh bahasa Sanskrit tu agak kuat. Yang datang daripada Parsi masuk ke dalam masyarakat yang berada di kawasan
tamadun Indus ni yang telah dijajah oleh bangsa Arya, yang mana mereka pada waktu tu sembah banyak Tuhan. Dan bangsa Arya ni mereka bukan Majusi, ada satu kelompok yang Majusi. Saya nak bahas Arya ni pun dia macam banyaklah, dia ada beberapa kumpulan Arya ni. Dia ada satu kumpulan, nama dia Arya Dharma. Saya tak mau sebut sangat banyak istilah ni, sebut-sebut jadi pening apa benda. Balik kuliah pada duk pusing Arya Dharma lah, Dravida lah apa. Cuma saya nak sebut itu benda yang berlaku. Sejarah ni kita kena tahu dulu, supaya kita tak jadi orang kata apa, buat tanggapan yang kurang masak. Jadi kita kena tahu asalnya. Jadi dia ada, bangsa Arya tu bangsa yang besar. Dia ada satu kumpulan nama dia Arya Dharma. Arya Dharma ni dia tidak agama Majusi. Dia beragama dengan satu kaedah yang dipanggil sebagai Dharma. Dharma ni ialah jalan hidup, dan dia orang ada kitab, nama dia kitab Veda. Okey, daripada tu datangnya orang Hindu ni, orang India ni, dia start nak kenal kitab Veda di situ. Okey. Jadi bila mana orang-orang yang berada di India, benua India, negara India hari ni, Pakistan sebelum mereka pisah lah, sekarang ni kita nampaklah dua gap tu, India dan Pakistan. Okay. Mereka telah bercampur dengan bangsa Arya, bercakap dengan bahasa Sanskrit, dan mereka pun terbiasa dah baca kitab Veda. Dan bila mana bangsa ni dah bercampur, menyebabkan berlakulah revolusi kefahaman ataupun agama, cara menyembah Tuhan, cara nak beragama dalam masyarakat India tu sendiri, ataupun nama asalnya Dravida dulu. Okay. Jadi mereka pun dah start terima kitab Veda ni. Mereka pun dah start terima kitab Veda. Okay. Yang mana kita tahu asal orang Arya ni yang datang jajah orang India ni, mereka pun mengamalkan konsep Tuhan yang Esa. Sebab mereka ni titih baris dia orang ni datang daripada Nabi Ibrahim. Mereka masih lagi membawa, kata apa, unsur-unsur agama tauhid tu masih ada. Okay. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok lah daripada percampuran dua bangsa ataupun dua keturunan ni. Okay. Cuma bila mana masa semakin lama, dan memang agama dia nak jadi bercampur bila mana dah terlampau lama sangat. Sebab tu Quran sebut fatala alaihimul amad. Bila mana terlampau lama sangat masa, memungkinkan akan berlaku tokok tambah dalam agama tu. Okay. Yang mana bangsa Dravida yang dijajah oleh Arya Parsi, mereka terima kitab Veda, mereka jadi bangsa yang mengiktiraf Tuhan itu Esa. Mereka baca kitab Veda dan akhirnya mereka telah buat huraian kepada kitab Veda, dan dia tambah pada kitab Veda itu beberapa jenis huraian. Okay. Kalau kita tengok orang Hindu, dia ada dua kitab utama dia. Pertama dia panggil Sruti ni Veda lah. Yang kedua Smriti. Smriti ni tafsir kepada Veda tu, syarah kepada Veda tu. Okay. Dalam tu lah kita akan tengok yang Smriti, yang di Malaysia ni banyak guna yang Smriti, tafsiran. Sebab tu kita akan tengok di kuil-kuil Hindu di Malaysia ni, dia ada patung yang dilakarkan dengan lakaran-lakaran yang telah diletakkan dalam kitab dia orang. Okay. Saya nak baca sikit dia punya, orang kata apa, nukilan daripada kitab dia tentang arahan membuat patung ni. Okay. Dia dalam kitab Purana, kita tak sebut lah kot Purana ni apa, just kita tahu benda ni ada dalam kitab dia. Kita bukan nak hafal Quran pun tak ada, nak hafal kitab ni tak ada satu kerja pun, cuma nak tahu saja. Okay. Dia kata patung-patung harus ditempatkan di kuil. Kitab ni dalam bahasa Sanskrit lah asalnya. Okay. Patung Dewa Vishnu hendaklah dibuat dengan 4 tangan atau 8 tangan. Okay. Jadi tuan-tuan yang lalu di kuil-kuil Hindu, kita akan cam ada patung yang banyak tangan. Okay. Sekarang ni dia sebut patung Dewa Vishnu. Vishnu ni Tuhan dia orang lah. Okay. Hendaklah dilakarkan dengan 4 tangan atau 8 tangan. Kalau nak buat patung tu dalam kuil, boleh buat patung Vishnu ni dengan 4 tangan
ataupun 8 tangan. Okay. Dia letak dalam kitab dia ada cara nak buat. Okay. Jikalau dibuat dengan 8 tangan, ni dia cerita. Kalau nak buat patung tu bentuk dia 8 tangan, ada 8 tangan dia, ini patung Vishnu. Tangan kanan harus memegang sankha. Sankha ni ialah kulit kerang, seashell. Kalau kita perhatilah, kita pergi mana-mana kuil Hindu, kita nampak dia ada satu patung, ada 8 tangan, belah kanan 4, belah kiri pun 4. Okay. Tangan kanan hendaklah memegang kulit kerang ataupun sara. Sara sini maksudnya anak panah, ataupun padma. Padma ialah bunga teratai. Jadi kita akan tengok patung tu yang ada 8 tangan ni, yang belah kanan biasa akan pegang 3 benda tu: teratai, anak panah ataupun kulit kerang. Okay. Tangan kiri harus memegang danu. Danu ni ialah busur panah. Sebuah padma. Padma itu ialah teratai. Sebuah sankha, dan juga sebuah sankha ni kulit kerang, dan sebuah cakra. Cakra ni dia tak terjemah apa maksud cakra ni, saya pun tak sempat nak cari. Okay. Jadi kalau nak buat yang jenis 8 tangan, jadi tangan kanan itu susunan dia. Susunan dia daripada bawah ke atas. Daripada bawah pegang kulit kerang, lepas tu pegang anak panah, lepas tu pegang bunga teratai. Belah kiri pun macam tu, susunan ni pegang busur panah. Kalau nak buat jelmaan, bukan jelmaan, nak kata jelmaan tak betul, maknanya nak buat bentuk Tuhan Vishnu tu macam tu. Kalau nak buat versi 8, nak versi 8 tangan. Okay. Kemudian dia kata, jikalau hanya dibuat 4 tangan, gada dan padma ada di tangan kanan, sedangkan cakra dan sangkha berada di tangan kiri. Jadi disebut tata cara kaifiat nak buat patung, bukan buat saja-saja. Sebab tu kau tengok dalam kitab Hindu ni, dia ada bab architecture. Ada satu bab dalam kitab agama dia orang ni, bab arkitek, macam mana nak buat kuil. Dia bukan macam Islam. Islam dia tak ada kitab cerita nak buat masjid bentuk macam mana, silakan. Sebab tu orang Islam dia tidak ada seni bina khusus. Cuma umumnya orang Islam ni seni bina dia orang ialah seni bina Arab. Kebiasaannya kita terpengaruh dengan seni bina Arab. Bila mana satu-satu bangsa itu menerima Islam, dia akan lebih banyak menerima pengaruh bangsa Arab berbanding pengaruh bangsa-bangsa lain. Sebab tu kita akan tengok masjid di mana-mana tempat pun dia mesti nak buat bentuk kubah. Dia mesti nak buat bentuk style arkitektur orang Arab. Dan nama orang Islam pun, kalau dia bukan bangsa Arab, dia dipengaruhi oleh nama Arab. Macam kita orang Melayu lah. Kita orang Melayu ni nama-nama pun lebih menjurus kepada nama Arab. Ramai beri nama Muhammad, beri nama macam-macam lah, tapi nama tu bunyi dia Arab. Okay. Berbeza dengan agama Hindu ni, hatta nak buat kuil, nak buat patung pun dia ada arahan dia. Bukan buat ikut suka hati, bukan buat orang kata apa, dia rasa cantik, dia nampak macam tu, dia pun buat lagu tu. Okay. Dia sebut lagi sini, jikalau hanya dibuat dengan 4 tangan, gada dan padma ada di tangan kanan, sedangkan cakra dan sangkha berada di tangan kiri. Vishnu akan digambarkan berdiri di atas bumi. Garuda, raja burung mengelilinginya. Garuda kemudian berada di kaki kanan Vishnu. Patung Dewi Lakshmi harus berada di kiri patung Vishnu, dan patung Lakshmi harus memegang bunga teratai. Patung yang baik terbuat daripada emas, perak, tembaga, perhiasan, batu, kayu, besi atau campuran logam. Ukuran tubuh para dewa haruslah benar. Jadi dia sebut dalam kitab ni macam mana nak buat lakaran tu, terperinci lah. Kalau kita tengok di Malaysia kita ni, kawasan utara kita pun ada, tapi dia tak berapa famous sangat. Okay. Di Malaysia kita yang paling besar tempat orang Hindu ni ialah di Batu Cave lah, sebab situ dia orang duk buat upacara banyak. Daripada jauh lagi, kalau kita pergi KL ni, kita akan nampak satu patung warna keemasan tu daripada jauh lagi. Itu patung yang besar lah. Kalau saya tak silap, patung tu dirasmikan oleh Datuk Sami Velu dulu, zaman dia jadi Menteri Kerja Raya. Sami Velu ni banyaklah orang buat nakal pada dia kan, dia punya percakapan dia. Kalau tuan-tuan ingat zaman dia jadi menteri dulu, bila mana berlaku
isu terorisme, kumpulan-kumpulan pelampau. Zaman tu apa ni, teroris ataupun kumpulan-kumpulan militan daripada Filipina, gerakan Abu Sayyaf kalau kita ingat dulu. Dan di Malaysia ni adalah yang terpengaruh dengan benda tu. Yang dia orang aim ialah orang-orang yang non-Muslim lah. Saya ingat sebab saya masih tengok rakaman kata apa, TV3 lah waktu tu, Buletin Utama. Sami Value dia kata, saya kecewa dengan kumpulan militer ni sebab mereka ni suka mengkafirkan orang. Itu Sami Value sebut. Sami Value tu termasuk saya pun dikafirkan oleh mereka. Dia tu memang kafir apa, tapi dia boleh sebut, dia kata termasuk saya pun dikafirkan oleh gerakan tu. Dia tak tahu pun kafir tu apa, dia duduk rasa dia Muslim ke macam mana tak tahu. Tapi yalah, cakap tak betul pun kalau dah jadi menteri, nak buat macam mana, dah jadi menteri pun. Cuma nak sebut pada kita, dia ada sumbangan jugalah zaman dia untuk Hindu tu sendiri. Cuma semakin besar patung itu semakin baik. Dia beza dengan Buddha. Buddha ni patung, benda baru juga dalam agama dia orang. Cuma unsur patung tu dia ada sebab. Antaranya lah untuk menjaga kawasan. Tu bagi agama Buddha lah. Bagi agama Hindu, dia lebih kepada mendatangkan zuk bila mana menyembah. Bila mana seseorang tu dia nak buat puja ataupun nak buat sembahyang dia orang, bila mana ada patung ni, dia lebih datang feeling dia. Dia punya perangai tu sama macam Quran cerita dalam surah Nuh. Bila mana kaum Nabi Nuh ni dia buat patung tertentu. Kan Quran sebut la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth ya'uq wa nasra. Janganlah kamu menyeru Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasra. Ini 5 nama patung berhala. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain, apa sebab 5 patung tu dibuat di zaman Nabi Nuh? 5 patung tu dibuat ialah asalnya kelima-lima tu ialah orang-orang saleh yang hidup zaman awal, orang yang baik, orang yang tauhid dia betul. Bila mana wafat orang-orang saleh ni, maka keturunan dia ataupun pengikut-pengikut dia ni wujudkan lakaran dia, lukisan muka dia. Tujuan dia apa? Bila mana kita lalai, lemah, tak semangat buat ibadat, tengok muka dia orang, rasa macam semangat balik. Itu tujuan. Jadi unsur tu pun ada dalam Hindu. Tujuan dia lah untuk datangkan rasa macam ada yang sedang memerhati. Tapi Islam dia buang benda tu, unsur-unsur patung, unsur-unsur lukisan. Sebab tu kalau tengok zaman Nabi, benda tu memang Nabi cut ataupun Nabi halang serapat-rapatnya. Sebab tu dalam hadis, bila mana Nabi SAW salat dalam rumah Aisyah, langsir yang Aisyah guna tu, tirai yang Aisyah guna tu, ada gambar haiwan. Nabi suruh buang. Ulama khilaf tentang hadis tu. Adakah hadis tu bermaksud larangan secara tahrim, iaitu haram secara kekal, ataupun larangan yang bermaksud tanzih ataupun yang bermaksud makruh sahaja. Tapi yang pastinya Nabi memang elakkan benda-benda yang bersifat arca ni, ataupun benda-benda yang bersifat lukisan benda hidup yang sempurna. Jadi itu benda yang ditegah dalam agama kita lah. Sebab tu kalau kita tengok, kalau tuan-tuan ingatlah Terengganu dulu sekitar tahun 1990 berapa, siapa-siapa yang pergi Kuala Terengganu ni, bulatan roundabout dia macam roundabout Kangar je kak. Roundabout Kangar ada tengkolok situ. Dulu roundabout tahun 90-an, apa yang ada situ? Sekarang ni dia ada batu bersurat. Dulu dia ada penyu, sekor penyu situ. Penyu sekor-sekor. Zaman bila mana bertukar kerajaan negeri pada waktu tu dipegang oleh PAS, antara benda yang dibuang benda tu. Dibuang. Bila mana buang, ada orang kritik. Orang kritik dia kata dia buang yang bulatan ladang, dia lupa yang bulatan marang tu pun ada juga. Sebab ada waktu tu yang jadi menteri besar, tuan-tuan semua tahu lah siapa. Okey. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke Marang hari ni, di tengah bandar Marang tu dia ada udang dan sotong tengah tu.
Situ roundabout. Sekolah menengah saya pun situ. Jadi orang tanyalah tuan guru, buang penyu tapi kawasan sendiri terlupa. Dia beri jawapan, dia kata yang di bulatan Marang tu tak sempurna ekor dia. Kalau tuan-tuan perasan lah, dia ada kepala sotong, kepala udang. Ekor sotong, ekor udang tak ada. Okay. Yang di bulatan Ladang pada waktu tu, nama kampung dia bukan Ladang, nama kampung tu Kampung Ladang dia panggil. Bulatan Kuala Terengganu tu. Penyu seekor komplit. Dia macam Langkawi lah. Seekor burung elang komplit. Tapi fatwa Kedah kita tak tahulah macam mana. Okay. Cuma pada waktu tu dia buang dan tukar. Buang tu agak lama lah, tak ada, kosong. Bulatan tu kosong. Ada orang jadikan benda tu sebagai isu politik lah. Isu politik. Okay. Cuma saya nak sebut dari segi hukum asalnya. Okay. Hukum asalnya memang tak boleh lah. Arca-arca seperti itu tidak boleh. Sebab dia ialah binatang yang komplit. Tak boleh kita letak. Jadi elakkan letak benda-benda seperti itu. Kalau kita nak letak hiasan dalam rumah pun, kita nak beli apa-apa, elakkan hiasan yang komplit. Kalau dah terbeli dah tu, nak buat macam mana? Cuma lepas pada ni, elakkan benda tu, binatang-binatang yang komplit. Melainkan benda tu ialah permainan anak-anak. Tapi kalau kita letak sebagai hiasan, elakkan. Kalau nak beli apa-apa hiasan, apa semua gambar pun, elakkanlah. Saya tak kata sampai makruh lah benda tu, sampai haram lah benda tu. Ada perbahasan di kalangan para ulama tentang isu benda-benda seperti ni. Okay. Cuma eloknya kita elakkan rumah kita. Saya ada pernah tengok satu video YouTube lah yang dibuat oleh satu orang tu. Orang yang buat tu ialah Mak Saleh, bukan orang Islam. Dia buat CCTV rumah-rumah yang banyak patung. Termasuklah rumah tu penuh dengan patung permainan kanak-kanak. Selain daripada patung-patung arca, sebab rumah orang Eropah ni dia kadang-kadang ada depan pintu gerbang tu, dia ada pintu masuk rumah, dia ada arca orang yang macam sedang pegang sesuatu ke, ataupun pakaian perisai ke apa. Okay. Dia buat video, dia tengok, dia ada buat tempoh dia lah. Rumah-rumah yang dipenuhi dengan arca ni macam mana? Dia dalam video tu, dia ada buat setengah tempat tu, bila mana waktu tengah malam, benda tu bergerak dengan sendiri. Mana benda tu dia bergerak, menakutkan lah. Dia nak, point dia dah nak sebut benda tu boleh ditumpang oleh makhluk lain untuk duduk dalam tu. Termasuk dia buat ada satu tempat tu, budak dalam bilik dia penuh dengan patung beruang apa semua, bear apa semua, teddy bear apa semua. Ada satu teddy bear tu bergerak sendiri. Itu rakaman CCTV. Saya tak kata suruh percaya benda tu. Cuma saya nak sebut bahawasanya boleh jadi benda tu ditumpang sebab berdasarkan riwayat Khalid Al-Walid ketika mana dia dihantar oleh Nabi untuk hancurkan berhala. Khalid Al-Walid ni diperintah oleh Nabi untuk pergi satu tempat, hancurkan berhala. Bila mana dia nak pergi tempat tu, keluarlah satu makhluk yang menyerupai manusia. Dan dia mengaku dia telah duduk dalam berhala tu sekian lama. Jin ataupun syaitan. Sehinggalah dia dipancung ataupun dipenggal oleh Khalid Al-Walid. Okay. Dan memang kalau kita tengok, bila mana kita duduk dalam tempat-tempat seperti ni, kita ada rasa something yang lain sikit. Tuan-tuan pergi ke mana-mana kuil ke, tempat, hatta pergi muzium pun. Baru ni saya balik Terengganu, saya dengar ada satu kawan saya, dia praktikal di Muzium Terengganu. Muzium Terengganu ni besar. Dia antara muzium yang terbesar di Asia, saya tak pasti. Dalam tu banyak arca, patung-patung sekian. Okay. Dia rasa tak selesa. Sebab setiap kali dia balik, dia mengigau. Dia jaga bahagian barangan purba apa tak. Okay. Balik je mengigau. Sehingga dia minta pendekkan praktikal dia tu. Taklah kata benda tu kata apa kita perlu jauhi, bukan. Cuma nak sebut pada kita ada asasnya Nabi larang benda-benda seperti itu. Penjelmaan yang boleh keluar daripada patung tu. Dan benda tu memang dielakkan dalam agama kita, benda-benda seperti itu dielakkan. Okay. Jadi nak sebut pada kita, agama Hindu ialah agama yang awalnya tidak menerima orang kata apa, tidak menerima apa-apa lakaran, tak ada.
Bahkan kalau kita tengok, kalau lepas pada ni kita akan masuk agama Buddha pun, semua agama di dunia ni asalnya mereka tak terima apa-apa lakaran pun. Tak ada. Hatta Taoism. Taoism ni Cina, dia Buddha pun tak, tapi dia panggil Taoism. Mereka pun tidak menerima yang namanya lakaran ataupun patung-patung ni. Okay. Jadi bila mana berlaku saja lama orang-orang Hindu ni telah menganut ataupun terima kitab Veda ni, dia orang buat orang kata apa, kefahaman dia orang sendiri untuk dia orang lakarkan. Okay. Kita tengok sini dia sebut lagi bila mana nak lakarkan Tuhan lain, dia kata patung Dewa Siva. Siva ni yang mana? Siva ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke kuil, body dia warna biru, dia punya badan dia warna biru. Tak ada kena-mengena sebab apa warna biru tu pun tak tahu, tapi warna dia memang warna biru. Okay. Dan di leher dia, kita tengok sini, patung Dewa Siva harus dibuat dengan rambut panjang yang mengurai. Itu cara nak buat dia. Dan harus menggunakan bulan sabit di dahinya. Tanda di dahi tu bulan sabit. Okay. Patung tersebut harus menggambarkan Siva saat berumur 16 tahun. Jadi patung dia sentiasa dalam versi muda lah. Siva harus memakai pakaian yang dibuat daripada bulu binatang dan harus berkalungkan ular. Ini memang ada. Kalau kita perasan, dia memang ada ular di leher dia. Bulu burung merak harus dipakai pada salah satu telinganya. Jikalau tongkat ataupun tombak atau trisula. Trisula ni dia macam garpu tu yang ada 3 cacak tu. Ditunjukkan, senjata tersebut harus berada di sebelah kanan. Dan jikalau tengkorak, ular atau pedang ditunjukkan, benda-benda tersebut harus berada di sebelah kiri. Sedang Siva menaiki seekor sapi, patungnya memiliki 2 tangan. Akan tetapi jikalau patung Siva dibuat dalam keadaan menari, patung tersebut memiliki 10 tangan. Ini antara benda-benda yang dia suruh kepada penganut dia. Maknanya kalau nak buat dalam keadaan dia menunggang, maka dalam 2 tangan. Cuma kalau tengok yang di Batu Cave tu 2 tangan sahaja. Itu Siva juga. Okay. Tapi kalau nak buat dalam keadaan menari, perlulah dibuat dalam gambaran 10 tangan. Dan jikalau patung tersebut bertujuan menggambarkan Siva menghancurkan Tripura, ataupun patung tersebut haruslah memiliki 16 tangan. Okay. Ini nak sebut pada kita tentang arca-arca yang diarahkan, bentuk-bentuk binaan yang diarahkan. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Lepas tu saya nak sebut sikit lagi dalam waktu-waktu yang ada ni, unsur-unsur tauhid biasan daripada ajaran Nabi Ibrahim yang dibawa oleh bangsa Arya masuk ke dalam bangsa Hindu ni ataupun agama Hindu. Dia tengok apa yang dia sebut sini. Walaupun berlaku percampuran budaya dan agama antara 2 bangsa besar itu, iaitu Arya dan Dravida, masih ada bukti daripada teks kitab Veda sendiri yang menukilkan konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau konsep tauhid seperti Islam. Ini kerana penting bagi para pembaca memahami situasi antara 2 zaman yang berbeza dan perkembangan agama Hindu, iaitu zaman Vedic dan juga zaman Puranik yang dibincangkan sebelum ini. Pada zaman awal atau dikenali sebagai zaman Vedic, agama ini tidak pernah memperkenalkan penyembahan berhala dan tidak memiliki banyak tuhan. Penganut Brahma juga beriman kepada tauhid, tetapi dalam kerangka fahaman Veda yang turut memiliki kisah dewa-dewa. Okay. Dewa-dewa, saya nak sebut sikit. Dewa-dewa ni ialah benda yang diagungkan dalam agama Hindu. Kalau tengok dalam masyarakat Melayu kita, kesan Hindu yang tak boleh dibuang ni kat mana? Dekat permainan ataupun benda kita sebut sebagai wayang kulit. Belah pantai timur pun terkenal. Wayang kulit tu kalau kita tengok, pertama bentuk watak-watak tu memang pakaian dia tu macam pakaian dewa-dewa Hindu. Maharaja Sri Rama apa-apa semualah. Okey. Yang Kelantan dia cakap versi Kelantan dia lah. Okey. Cuma nak sebut dia punya cerita tu, cerita-cerita yang diwayangkan tu ialah cerita yang diambil daripada kitab Hindu hakikatnya. Antaranya kitab Ramayana. Ini antara kitab cerita peperangan antara dewa-dewa. Cuma wayang kulit belah pantai timur ni dia lebih kepada hiburan je lah. Hiburan. Okay. Cuma yang saya tengok lah,
pengalaman saya tengok sebab ayah saya pun orang Kelantan. Yang kita tengok zaman sekarang, tapi sekarang ni orang pun tak main dah wayang kulit sangat. Okey. Cuma orang tua dulu sebelum permainan wayang kulit tu, dia ada upacara pembukaan panggung dia panggil. Pembukaan panggung. Pembukaan panggung ni apa benda buat? Jampi serapah yang akan dibuat. Tujuan dia apa? Nak bagi orang stay tune dengan tayangan tu, wayang kulit tu. Sebab zaman dulu dia tak ada televisyen. Dan kalau kita tengok yang suka main wayang kulit ni, kalau belah-belah Pantai Timur ialah orang yang kerja tangkap ikan, nelayan. Bila dia orang balik daripada ke laut ni, dia orang akan buatlah benda tu. Okey. Dan dia orang akan buat upacara-upacara, dan dia ada orang kata apa? Jampi serapah tertentu yang dibacakan kepada wayang-wayang tu ataupun benda kulit tu lah yang dibacakan. Okey. Maknanya ada juga unsur sihir ataupun unsur-unsur yang tak jelas dalam tu. Yang dululah, yang orang tua dulu. Yang sekarang ni dia lebih kepada main saja. Okey. Dan adalah satu orang yang ada watak yang boleh ubah banyak suara. Cuma saya nak sebut cerita yang ada dalam tu ialah cerita pertembungan, perbalahan dewa-dewa yang diimani oleh orang-orang Hindu hari ni. Cuma kita mungkin kita tengok sebab kita nak dengar dia bercakap tu kelakar. Kita tak nak fokus sangat dia punya sejarah dia tu. Kita beri lalu azan tu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Dalam kitab apa ni? Dalam kitab utama dalam agama Hindu ni, kitab Veda, dia ada poin-poin berkaitan dengan tauhid. Cuma saya tak nak sebut panjang lah. Okay. Cuma dalam kitab ni, macam kita sebut tadi, dia antara kitab yang belum, pertama dia bahasa Sanskrit, yang kedua dia tidak bercampur dengan apa yang sudah diimani oleh orang Hindu ini. Apa yang kita bincang malam ni, kalau tuan-tuan tanya orang India, dia pun kurang maklumat ni. Sebab benda ni dia kurang menarik untuk dikaji, sebab dia terlalu besar, benda yang besar sangat. Kalau kita buat peta minda ni, kalau ada whiteboard lah malam ni, kalau kita nak tulis, dia punya susun galur dia tu panjang, besar, lebih besar berbanding nasab keturunan Nabi Muhammad lagi. Macam mana keluar, daripada mana masuk, sebab dia berkait dengan campur dua bangsa, Arya Dravida. Berubah bahasa Hindu tu, orang India tu berubah bahasanya. Bila mana berubah bahasa, mereka terima kitab dan mereka pun olah kitab tu. Dan pada waktu tu pun sudah ada konsep kasta ni, pengkastaan, martabat-martabat. Dan orang Hindu percaya kita ni dilahirkan, dia ada satu konsep, kita bila mana kita dilahirkan, Tuhan dah tentukan martabat kita. Kita tak boleh nak adjust dah martabat kita ni. Contoh, kita lahir sebagai kasta yang tinggi, Brahmin. Brahmin ni kasta yang orang kaya. Dia akan diblok untuk bersama dengan kasta-kasta lain. Dan benda tu kalau kita tengok, diperangi oleh orang Hindu sendiri, terutamanya di India. Dia orang tak suka dengan kasta tu. Sebab yang paling rendah ni, kasta paling rendah ni, yang kira cak ayam punya kasta ni, dia tak akan boleh bergaul, tak akan boleh apa, makanan dia pun makanan yang low class punya makanan. Sebab tu kalau tengok hari ni di India, ramai orang India ni Hindu, mereka convert kepada agama Islam. Sebab apa? Nak keluar pada kasta tu. Bila mana masuk Islam, Islam tidak ada konsep kasta. Okay. Tapi efek buruk dia, bila mana dia orang masuk Islam kerana nak keluar pada kasta, dia orang hanya nakkan bantuan je lah. Sebab dia orang akan dapat bantuan. Maknanya ada organisasi NGO di negara sana yang akan tolong dia orang. Okay. Cuma dari segi keikhlasan tu, Allah Ta'ala sajalah yang tahu. Okay. Cuma nak sebutnya, kerana konsep kasta itulah Hindu pernah lumpuh, agama ni dia pernah lumpuh dan jatuh, sehingga pemerintah tak suka dengan cara tu. Kalau kita tengok Asoka ni Buddha, agama Buddha. Dia jatuhkan fahaman kasta Hindu tu dan dia jadikan agama rasmi dia adalah agama Buddha tu sendiri. Okay, jadi nak sebut pada kita, agama ni dia dah bercampur sehingga menampakkan banyak tokok tambah, sehingga tak nampak wajah asli biasan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ataupun keturunan Nabi Ishaq tu sendiri. Okay. Jadi malam ni saya nak sebut yang tu je lah dari segi sejarahnya. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan bahas Tuhan Brahma, adakah ianya Nabi Ibrahim. Sebab kalau kita baca sejarah Brahma ni, lebih kurang dengan Nabi Ibrahim. Tuhan Brahma ni dia berkahwin dengan isteri satu orang perempuan nama dia Saraswati. Kan kalau kita belajar sirah, Nabi Ibrahim dia punya isteri dia Sarah. Dia punya bunyi tu lebih kurang. Brahma Ibrahim, Saraswati Sarah. Lebih kurang lah. Lepas tu dia cerita Tuhan Brahma ni dia punya keturunan dia, sampailah last kali keturunan Nabi Ibrahim ni dia akan jadi
Rasul akhir zaman lah, nama dia Kalki Avatar. Ni bukan Avatar cerita kartun tu. Okay. Kalki Avatar ni apa benda tu? Avatar ni ialah dia bahasa Hindu lah, bahasa India lah. Avatar ni reincarnation dalam bahasa Inggerisnya, maknanya zat Tuhan dijelmakan balik di akhir zaman. Gitulah lebih kurang saya nak beri terjemahan yang agak tepat pun dia agak sukar sikit. Cuma kalau kita baca sejarah Kalki Avatar ni dia punya ayah dia nama Vishnu Yash. Dia akan lahir. Orang India percaya, orang Hindu percaya. Dan dia punya mak nama dia Sumati. Dr. Zakir Naik dia buat kajian isu ni. Vishnu Yash dalam bahasa terjemahan, kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksudnya hamba Tuhan. Abdullah itu Vishnu Yash. Okay. Sumati maksudnya perempuan yang amanah. Kan kalau tengok mak Nabi nama Aminah, ayah Nabi nama Abdullah. Dia kata Kalki Avatar ni ayah dia nama Vishnu Yash, mak dia nama Sumati. Sebab tu ada orang pengkaji dia percaya Kalki Avatar yang diimani oleh Hindu itu ialah Muhammad sebenarnya. Sebab dia dilahirkan di satu tempat di lembah yang kering kontang. Mekah lah, merujuk pada Mekah. Nanti kita akan cerita akan datang. Cuma akan datang ni kita akan cerita tentang Tuhan Brahma. Itu kita simpan dulu. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Setakat tu saja perbahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.